Salam sejahtera semua. Dalam video ni Miss mau terangkan secara ringkas tentang jawapan isomer heksina lah. Ini adalah jawapan Aina. Aina dapat lukis 12 isomer. Tapi sebenarnya heksina ni ada 13 isomer. Jadi ini adalah jawapan Aina, dan saya akan terangkan macam mana kita lukis struktur yang ke-13 tu. So pada mulanya kita lukis heksina macam mana? Macam ni kan, C. Okey? 6 ke 6? Okey, 6. Jadi 6 biasanya kita kasih pindah. Okey, saya lukis guna merah yang saya kasih pindah lah. Selalunya saya pindah Alia pergi duduk sini. Lepas tu yang hujung ni, okey, kita kasih tu. Ada kan kita lukis yang macam ni, kasih pindah 2. Paling banyak pun 2. Kalau kau pindah 3, dia akan jadi benda yang berulang sudah, dia punya susunan. So, tapi sekarang, tidak semestinya kita mau pindah dia satu-satu orang. Kita boleh kasih pindah Alia, terus sepasang. Okey? Terus duduk sama-sama. Alia duduk sama-sama dia juga. Mesti mau pegang juga. Ikatan ni jangan buka. Okey? Jadi kita kasih pindah dia. Okey? Kamu imagine benda ni, ikatan yang saya kasih merah ini, kasih pindah dia. Pindah pergi sini. Tapi dia tidak boleh duduk hujung lah. Kalau dia duduk hujung, dia tetap sama. Benda yang sama kan. Jadi saya pindah dia pergi duduk di sini dulu. Macam ni. Okey. Jadi dia sudah pindah, saya padam lah. So, untuk lukis yang lengkap punya formula struktur, selain daripada kita lukis yang cara kamu lukis banyak-banyak cabang yang H dia nampak terkeluar tu kan. So dia macam crowded. So cara yang lebih advance sikit mau tulis formula struktur ialah terus tulis dia ada berapa H. Okey. Kalau kita lukis dia 1, 2, 3 macam tu kan, ada 3 H dia. Jadi kita gantikan sahaja dengan nombor CH3. Okey. So kalau ini sepatutnya ada 2 kan. So 1, 2, 3, 4 ada 4. Jadi ada 4 ikatan. Jadi H dia ada 2. Jadi kita tukar dia jadi tulisan CH2. Okey. So yang hujung ni, yang hujung 1, 2, okey, sepatutnya ada 3, 4 macam ni. Jadi CH2. Okey. So saya padam. So ini ada berapa? Karbon kedua ni. 1, 2, 3, 4 sudah dia punya ikatan. Karbon kedua ada 4 sudah ikatan. So tidak perlu ada H. Okey, yang ketiga, karbon ketiga 1, 2, sepatutnya ada 2 lagi atas bawah H dia kan. Jadi kita tulis CH2. Okey, and then yang hujung ni sepatutnya ada 3. Jadi CH3. Okey. So macam kalau kita kira macam ni, rantai terpanjang terletak di mana? Macam mana kita mau tengok rantai terpanjang untuk alkina? Dia mesti ada ikatan ganda 2 dia. Okey. Dan dia mesti yang paling panjang lah. Kau kena cari jalan dia ke mana yang dia paling panjang. So, kalau saya lukis, yang paling senang kita nampak di sini ialah yang melintang lah. Kan? Yang paling panjang. Ini. Ini paling panjang. Ikatan dia punya rantai karbon yang terpanjang ialah yang melintang. Jadi bermaksud ini adalah kumpulan alkil. Okey, tapi alkil sebelum ni kita belajar satu saja bah, CH3 kan yang terkeluar tu. Alia pegang 3 hidrogen. Jadi dia ialah kumpulan metil. Tapi ini alkil ini dia mengandungi C2H ada 5. Okey? C ada 2, H ada 5. Jadi ini kumpulan ini dinamakan sebagai etil. Okey, kalau dia ialah kumpulan alkil dan dia mengandungi 2 karbon, nama dia etil. Kalau dia kumpulan kecil yang terkeluar dia mengandungi C3, okey, dia ialah propil lah. Dan seterusnya. Lagi panjang kau punya karbon, barulah mungkin ada kumpulan propil, pentil apa semua, okey. Tapi kalau yang pendek-pendek kita dah dapat buat dia punya kumpulan alkil yang besar. Okey. So, nama dia. Masa mana kasih nama dia itu? Okey, sama juga dia punya cara, letak dia punya kedudukan dulu kumpulan alkil ni. Dia terletak pada karbon kedua. So, 2 etil apa? But 1 ena. Okey. So, ini nama dia lah. Katakanlah
Kalau saya tukar saya punya rantai terpanjang kan, saya bilang, kalau dia pusing macam ni, kan? Kalau saya lukis dia macam ni, kalau saya mau ini sebagai rantai terpanjang, bolehkah tidak? Tengok dia punya syarat. Dia mengandungi ikatan ganda 2 dan dia panjang. Kalau kau jalan ke sebelah sini, dia ada 4 karbon kan? Kalau kau turun bawah, pusing ke bawah pun, dia tetap 4 karbon. Okey? Dia tetap 4 karbon. Jadi macam mana mau kasih nama dia? Kalau kamu cuba namakan, okey, ini pun kumpulan etil. Betul? C2H5. Sama juga kumpulan etil dan bila kamu bagi dia nama, dia tetap 2 etil but 1 ena. Okey. So sebenarnya kalau kau kira macam ni, kau kira macam ke sini pun sama juga benda yang sama. Okey. Tapi cuba kita try kalau ada lagi susunan yang lain kita boleh buat. Okey. Kita try CH2 macam ni, C. Kalau saya mau lukis saya punya kumpulan etil di sini. C. Okey, CH3, CH2. So ini akan jadi 1, 2, 3, sini ada H lah. Okey, sorry. Okey, so ini 1, 2, 3, so ada H. Okey, ini CH3. Okey, bolehkah namakan dia? So kalau saya namakan, ini kan karbon pertama, ini adalah karbon kedua, ini adalah karbon ketiga. Kalau 3 etil but 1 ena. Boleh? Bolehkah tidak? Okey, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Sebab kita kena tengok rantai karbon yang terpanjang. Mana satu rantai karbon yang terpanjang dia? Okey, cuba kau tengok. Kalau saya lukis, kau nampak sudah? Rantai karbon yang terpanjang ialah ke arah mana? Kalau di atas ni boleh pusing ke bawah, maksudnya yang di bawah ni pun boleh pusing ke bawah. Kalau yang mengandungi, jalan yang mengandungi ikatan ganda 2 ni, ke sini, dia ada 4 sahaja karbon. Okey? Tapi kalau kau pusing dia ke bawah, okey? Ini barulah kumpulan rantai karbon dia yang terpanjang. Okey, jadi sebenarnya bila kita namakan benda ini, sebenarnya benda ini nama dia bukan 3 etil but 1 ena, tapi 3 metil pen 3 ena. Salah. Pen 1 ena. Okey? Metil ini jadi kumpulan alkil sudah. Sebab dia bukan majority. Dia ialah kumpulan kecil. Ini ialah rantai utama. So, alkil terletak pada karbon 1, 2, ke-3. So, nama dia ialah 3 metil pen 1 ena. Dan ini sudah ada dalam jawapan kamu di atas. Alright. So, saya harap ini boleh clear up kenapa kita boleh lukis macam ni, tidak boleh lukis macam ni lah. Okey, walaupun dia ialah kumpulan etil. Disebabkan oleh rantai terpanjang. So, nama dia dipengaruhi oleh rantai terpanjang. Okey, itu saja. Thank you. So, boleh tambahlah satu jawapan ini dalam buku nota kamu. Okey, thank you. Bye.